Okay guys, Assalamualaikum dan selamat menyertai. Aku Topik daripada Contek. So, macam korang dah tengok dekat tajuk ni, hari ni aku nak share dengan korang macam mana korang nak beli PC. But first, jangan lupa untuk tekan subscribe dan hit that bell notification supaya korang tak terlepas lagi video-video macam ni. Just nak share dengan korang, kita orang akan share video-video yang berkaitan dengan PC, gaming, PC build, whatever it is yang berkaitan dengan teknologi, kita orang akan share dekat sini. So, let's go. Sebelum aku teruskan macam mana nak beli PC, first korang kena tahu. Let's say lah korang gamer kan. Okay, korang kena beli PC based on game apa yang korang nak main. Okay, macam mana korang nak beli PC berdasarkan game apa yang korang nak main kan? Senang je. Korang pergi dekat Steam ke, dekat apa-apa service provider yang jual game kan. Korang pergi, korang tengok minimum requirement. Dekat situ korang dah boleh tahu apakah minimum requirement yang diperlukan untuk korang main sesuatu game tu. Let's say lah kalau GTA 5 kan. Untuk GTA 5, at least korang kena pakai processor i5 4th generation ataupun ataupun AMD FX8. Itu dia punya minimum requirement. And then bila korang dah dapat dia punya minimum requirement, apa yang korang perlu tahu pula, berapa FPS yang korang nak main dengan game tu. Let's say kalau korang nak main 60 FPS dengan setting high setting, yang spek tadi yang minimum tu, mustahil korang akan dapat apa FPS yang korang nak tu dengan setting yang korang nak tu. Jadi dekat sini korang boleh bermain-main dengan dia punya spek lah. Macam kalau Intel, korang boleh start pakai Intel i5 8 gen ke ataupun i5 9 gen ke. Itu atas korang punya budget. Lepas tu graphic card korang boleh pairkan dengan GTX 1650 ke, atau yang lama-lama sikit GTX 970 ke. Itu korang dah boleh dapat high setting dan juga FPS yang bagus. And kalau AMD pula, mungkin korang boleh pakai Ryzen first generation ke, ataupun korang boleh pakai graphic card RX 480 atau 470. Itu at least korang dah boleh dapat apa FPS yang korang nak dan juga setting yang korang nak. Itu berdasarkan game lah. Sebenarnya nak cakap dekat sini, apa-apa game je dia orang ada minimum requirement, and then korang kena tengok berapa FPS yang korang nak. Dia kena ikut logik sikit lah. Mustahil lah kalau korang beli spek yang rendah, korang boleh dapat FPS yang tinggi kan. Dan mustahil kalau korang beli spek yang tinggi, korang akan dapat FPS yang rendah. Kedua adalah beli PC berdasarkan bajet. Okay, sebenarnya bajet ni main peranan yang besar. Korang kena be realistic. Kena realistic sikit dengan korang punya bajet. Sebab apa tau, kalau korang bajet rendah, korang nak dapatkan spek yang latest memang agak mustahil. Ada, tapi agak mustahil unless korang beli yang used. Tapi yelah, itu dia dah macam 1 dalam 1000 kan. Tak semua orang yang baru beli tiba jual kan. Tak semua orang. Tapi kalau korang dapat, itu mungkin rezeki korang. Kalau bajet korang 3000 and korang nak beli latest gen, mungkin PC korang tak berapa fancy, but still dia punya benefit adalah korang dapat latest gen dan juga performance yang quite bagus. Sebab yelah sistem baru kan. Tapi kalau korang bajet 3000, korang beli barang used, memang PC korang akan fancy, tapi dia tak sebaru lah, dia tak selatest dengan spek yang baru. Perkara pertama yang korang perlu tahu untuk beli PC adalah harga PC part dekat Malaysia ni sentiasa berubah-ubah hampir ke setiap bulan. Ini disebabkan oleh supply dan demand lah. Macam sebagai contoh, let's say graphic card RTX 2060, dia punya demand makin tinggi tau. Maksudnya orang ramai beli. Yelah sebab RTX 3000 series dah keluar kan. So demand dia makin tinggi. Makin tinggi. Ada satu masa tu dia akan naik. Ada satu masa tu dia akan turun. Macam mana nak tahu dia naik ke turun? Dia basically dia macam tak boleh dijangkakan tau. Kadang-kadang disebabkan COVID pun boleh jadi satu hal. Kilang daripada luar negara, sebab kita ambil daripada luar negara kan. Kilang daripada luar negara, nak masuk Malaysia tak boleh sebab ada delay shipment lah, delay itulah, delay inilah. Demand kat Malaysia tu pom makin tinggi kan. So bila demand dah makin tinggi, supply kurang, dia punya harga memang akan naik. Jadi apa pendapat korang tentang ni, tinggalkan pendapat korang kat bawah. Aku rasa benda ni macam mula-mula aku tak boleh terima, tapi bila dah lama dalam industri ni, aku rasa macam okay, tak apa. Tips yang kedua, sebelum korang nak beli PC, korang kena tahu sistem apa yang korang nak bina kan. Okay, dalam industri PC ni ada dua sistem yang sangat besar, iaitu Intel dan juga AMD, ataupun mungkin korang kenal dengan nama Ryzen.
Ryzen adalah AMD lah. So just nak share dengan korang, Intel dia mempunyai single core yang sangat kuat berbanding AMD. Tapi walaupun single core AMD tak kuat berbanding dengan Intel, AMD offer korang multi-thread yang banyak. Apa yang dimasukkan dengan core dan juga dengan thread ni kan? Okay, core adalah pekerja, thread adalah dia punya tangan. Macam Intel, diorang bagi korang satu pekerja yang mempunyai tangan yang sangat kuat. One core, one thread. Tapi AMD bagi korang satu pekerja dengan dua tangan. Satu core, dua thread. Dia bagi korang extra tangan lah untuk korang multitask ke apa. Bukan nak kata untuk dalam multitask Intel tak kuat. Dua-dua lebih kurang sama. Tapi it's up to you guys, korang nak pilih mana. Yang ketiga adalah korang kena tahu generasi keberapa yang korang nak pakai. Okay, kebiasaannya untuk generasi yang baru, dia memang bagus. Macam Intel ke AMD ke, kalau dia keluarkan prosesor generasi baru atau dia keluarkan grafik Nvidia atau AMD keluarkan grafik card yang terbaru, dia punya performance memang sangat bagus. Tapi itulah, dia punya downside adalah dia punya harga lah. So kalau korang nak cari alternatif lain, korang boleh menggunakan generasi yang lebih lama sikit. Tapi kalau duit bukan masalah, go for it, ambil yang latest gen kan. Yang keempat pula adalah compatibility. Okay, compatibility ni dia bukan motherboard dengan processor saja tau. Dia merangkumi hampir semua. Hampir ke 994 lah, macam processor, motherboard, GPU, RAM, SSD, graphic card, PSU, casing, fan. Compatibility ni memainkan peranan yang besar. Kalau korang silap, barang part tu sampai kat tempat korang nak pasang tak boleh pasang sebab tak compatible. So compatibility memang memainkan peranan yang sangat penting. Seterusnya adalah monitor. Monitor ni sebagai korang punya benchmark ataupun headroom korang untuk build PC. Okay, aku bagi situasi lah. Kalau korang ada bajet yang besar and then korang nak bina PC, contoh korang ada bajet 8,000, korang nak buat PC je, tak ada monitor sebab korang dah ada monitor yang biasa, iaitu monitor 60Hz. Okay, korang bina lah PC 8,000, lepas tu bila main game, dia punya performance game tu tak seperti yang korang expect kan. Okay, sebenarnya monitor ni mainkan peranan yang besar. Aku simpelkannya lah, kalau korang ada PC yang power, korang kena ada monitor yang power. Tips yang terakhir adalah pasang sendiri ataupun suruh kedai pasang. Pasang sendiri untuk orang yang berpengalaman, pernah pasang, pandai pasang. Lepas tu kalau apa rosak, dia pandai nak repair. Kalau orang yang tak pandai pasang, baru first time nak pasang, tak tahu apa-apa pun, aku cakap dengan korang, kau janganlah pasang sendiri, hantar je kedai. Sebab apa, bila korang tak ada pasang kan, korang hantar kat kedai. Okay, kedai of course lah, diorang pandai pasang kan, diorang pandai pasang. Lepas tu kalau rosak, diorang akan tanggung. Let's say kalau korang tak pandai pasang, korang pasang juga, rosak, siapa nak tanggung? So rugilah, sia-sialah korang beli, pasang, lepas tu rosak, orang tu tak dapat claim sebab kesilapan sendiri. Patah ke, pin patah ke, terbakar ke, merugikan. Jadi aku rasa sampai di sini saja video kali ni. Apa pendapat korang tentang video ni? Mungkin ada pengalaman daripada korang pernah pasang PC lepas tu meletup ke, berasap ke. Aku personally pernah lah. Aku pernah pasang PC and then aku punya pin pada motherboard, sebab aku waktu tu pasang Intel lah, pin pada motherboard bengkok dan patah. So itulah, aku tak nak korang ulangi kesilapan macam aku buat. Apa pendapat korang tentang video ni? Tinggalkan pendapat korang di ruangan komen. Aku topik daripada Contek. And jumpa korang di video akan datang. Kalau korang suka video ni, thumbs up. Kalau tak suka, just dislike and komen dekat bawah kenapa. Jumpa korang di video akan datang. Bye.